kamu. Baik, kalau kamu ada soalan boleh terus tulis dalam Zoom chat okey. Kerajaan Sriwijaya guna tulisan Palava kan cikgu? Okey, kita akan tengok sekejap lagi. Okey, tapi secara umumnya ya tulisan Palava. Okey, kita lihat di sini konsep alam Melayu boleh dilihat dari 3 sudut, iaitu dari sudut geografi, okey, bahasa dan juga budaya. So konsep alam Melayu ni kita kena tengok daripada tiga ini. Okey, iaitu geografi, bahasa dan juga budaya. So kalau geografi maknanya kawasan-kawasan dia. Kalau geografi ingat nama tokoh-tokoh tu, iaitu seperti Nik Hassan Suhaimi, dia kata apa? Dia kata iaitu alam Melayu ni daripada Madagaskar sampailah ke Taiwan. Ingat, macam cikgu cakap selalu kamu tak perlu ingat detail satu-satu Madagaskar, Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, tak perlu. Yang paling penting kamu kena tahu daripada hujung ke hujung. Depan sekali dan belakang sekali. So itu yang kita nak bezakan. Ya. So Nik Hassan Suhaimi Madagaskar sampai ke Taiwan. Kalau Abdul Hadi Haji Hassan, okey, so alam Melayu ni daripada Kepulauan Melayu sampailah ke selatan Thailand. Dia macam tu. Okey, senang nak ingat. Kemudian juga Alfred Russel Wallace, okey, iaitu daripada mana? Daripada Tenasserim, okey, Kepulauan Melayu ni daripada Tenasserim sampailah ke Papua New Guinea. Begitu. Okey. So ini cara bagaimana untuk kita ingat. Okey, Nik Hassan Suhaimi Madagaskar ke Taiwan, Abdul Hadi Haji Hassan daripada Kepulauan Melayu sampai selatan Thailand, dan Alfred Russel Wallace daripada Tenasserim sampailah ke Papua New Guinea. So kita ingat yang hujung ke hujung. Itu cara dia. Kenapa macam tu cikgu? Sebab soalan-soalan seperti ini selalu keluar dalam soalan objektif. Ya, objektif. Okey. Baik. Seterusnya. Okey, dari segi bahasa. So kita ambil yang penting-penting ya. Dari segi bahasa kita lihat iaitu Datuk Dr. Asma Haji Omar. So ingat Asma Haji Omar, dia kata bahasa yang serumpun, maknanya sama. Kita dah lihat dah contoh-contoh tu seperti bahasa Tagalog sama seperti bahasa orang Murut, sama seperti Jawa, sama seperti Melayu. Yang perkataan 4 dan juga perkataan 5 tu kan. Itulah persamaan bahasa-bahasa serumpun. Okey. Dan juga yang kedua iaitu Sultan Takdir Ali Jabana, dia kata bahasa Melayu ni berkembang sebab apa? Sebab sifat orang Melayu yang gemar berlayar. Maknanya gemar travel menaiki kapal, dan juga kerana sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah dipelajari. So ini poin-poin penting. Okey, berkaitan dengan tokoh-tokoh itu. Baik. Kalau ada soalan nanti tanya sebab cikgu memang kena speed up sikit sebab benda ni kamu dah belajar. Cuma kita nak refresh balik. Okey. So ini dari sudut geografi, kemudian yang kedua dari sudut bahasa, dan yang ketiga dari sudut budaya. Ingat bahawa orang-orang Melayu dulu mempunyai budaya serumpun. Maknanya budaya yang sama bagi satu kawasan. Yang sama. Iaitu antaranya mereka pandai untuk membuat gangsa. Pembuatan barang-barang gangsa dan juga seni mempertahankan diri, serta mereka mengamalkan nilai gotong royong. Siapa cakap ni? Abdul Aziz De Rahman. Jadi ini dari sudut budaya. So itu kerajaan alam Melayu. Baik. So kemudian kewujudan kerajaan alam Melayu. Macam mana kerajaan alam Melayu ni wujud? Daripada pertempatan kecil, maknanya kampung-kampung, dia berubah menjadi pelabuhan, dan daripada pelabuhan itu dia berubah menjadi kerajaan. So itu perkembangan kerajaan alam Melayu. Daripada pertempatan kecil, kampung, ke pelabuhan, dan kemudian menjadi kerajaan. Baik. 1.3, kerajaan alam Melayu yang masyhur. Kerana bisnes. Of course lah kerana bisnes.
Baik, kerajaan alam Melayu yang masyhur iaitu antaranya Kerajaan Funan. So kamu kena ingat antara nama-nama seperti nama tempat seperti Viadapura ini dikaitkan dengan Kerajaan Funan, pengasasnya Kaundinya, dan masyhur semasa pemerintahan Fan Shihman. Dan beliau menguasai selatan Myanmar sampai ke sekenting Kra. Baik. So nama-nama tokoh ni penting supaya kamu tahu membezakan kerajaan Funan ke, kerajaan Champa ke, ataupun kerajaan Angkor ke. Kena tahu pembezaan dia. Baik, yang itu Funan. Kemudian Champa. Kerajaan Champa diasaskan oleh Chu Lien. Dan pusat kerajaannya adalah di Indrapura, bukan Indraputra, Indrapura. Ni typo ni. Baik, Champa sering berhadapan dengan serangan daripada Daivir dan sebagainya. Dan zaman kemasyhuran dia adalah semasa pemerintahan Cebonga. Ini nama-nama Cebonga di mana Champa telah berjaya membunuh Raja Trandutong tu semualah. Kalau kamu ingat nama-nama ni Raja Trandutong semua, so ini dikaitkan dengan Champa. Dengan kerajaan Champa. Baik. Yang kedua, yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya. Diasaskan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa. Nama ni panjang ni. Pada tahun 683 Masihi, maknanya abad yang ke-7 Masihi. Kan cikgu cakap tadi kan? Diasaskan di mana? Di Palembang. Iaitu Palembang di kawasan Sriwijaya lah, iaitu di sini. Itu Palembang. Dan semasa pemerintahan Sang Ramadanan Jaya, Sriwijaya berjaya menaklukkan Sumatera dan meluaskan kuasanya, dan Sriwijaya terkenal sebagai pusat perdagangan dan pengajian agama Buddha. So ini yang dikatakan sebagai Kerajaan Sriwijaya. Baik. Kemudian seterusnya kerajaan keempat iaitu Angkor. Kerajaan Angkor, kena ingat, iaitu Kerajaan Angkor berpusat di Hariharalaya. Nama pusat dia, pusat pentadbiran Hariharalaya. Dan diasaskan oleh Jayavarman yang kedua. Dan beliau telah meluaskan Empayar Angkor. Dan di samping itu, beliau mewujudkan jalinan perdagangan dengan pedagang-pedagang tempatan serta pedagang luar. Dan Jayavarman yang kedua inilah yang telah membina Angkor Thom. Iaitu Angkor Thom ini satu statue dan juga telah membina 102 buah hospital. So itu kerajaan Angkor. Baik. Abad ke-7 merangkumi tahun berapa sampai berapa, cikgu? Pembacaan abad. Ramai yang mungkin keliru lagi. Untuk membaca abad, contohnya kalau kita lihat kita besarkan. Kita kata contoh abad ke berapa? Contoh abad ke-7 Masihi. Maknanya daripada tahun 600 hingga 699 Masihi. Ini cara baca dia. Maksudnya tahun 600 Masihi hingga tahun 699 Masihi itu abad ke-7. Jadi, kalau macam kita ni sekarang ni, iaitu kita ni adalah daripada tahun 2000 hingga Masihi sekarang ni hingga tahun 2099 Masihi. Kalau 2099 Masihi bermakna kita sekarang ni abad ke berapa? Kita sekarang ni berada pada abad ke-2. Kita abad ke-21. So kita abad ke-21. Sekarang ni kita berada pada abad ke-21. Dan mak ayah kamu lahir pada tahun 1900 hingga 1959, betul? Masihi hingga
Okey, mak kamu lahir pada tahun mungkin 1999 Masihi. Bermakna mak kamu lahir sebenarnya abad ke berapa? Mak kamu lahir sebenarnya abad ke-20. Ya, abad ke-20. So itulah dia. Ya, betul Lily. Sebab tu orang selalu panggil 21st century. Ya, sekarang ni kita berada pada 21st century. Abad ke-21. Boleh faham? Jadi kalau yang kita belajar Melaka dulu, okey, kalau kamu ingat yang kita belajar Melaka, Melaka diasaskan pada tahun 1400. Okey, maknanya Melaka telah diasaskan pada abad ke berapa? Abad ke-15. Ya, betul. Ya, okey, pada tahun kenapa cikgu lahir abad ke-7? Okey. Dan kemudian Melaka telah diserang oleh Portugis pada 1511, betul? Portugis telah menyerang Melaka pada tahun 1511. Bermakna Portugis telah menyerang Melaka pada abad ke berapa? Pada abad ke-16. Macam itulah. Pada abad ke-16. So itu cara dia. Itu cara baca, bagaimana membaca abad-abad ini. Okey, supaya kamu tak keliru. Okey. So, yang kita fahami tadi, inilah cara bacaan untuk abad. So, abad ke-7 iaitu tahun 600 hingga 690 Masehi. Inilah dia, okey, kemunculan kerajaan Sriwijaya. Yang kita tengok tadi. Okey. Baik. So, kita dah tengok tentang abad-abad itu, dan kita dah tengok kerajaan Angkor dan kemudian kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sebenarnya telah dimulakan oleh Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri, dan Patih Gajah Mada ni memang terkenal lah mengembalikan keamanan dan keselamatan. So Patih Gajah Mada ni sebagai Perdana Menteri. Ya, betul. Sriwijaya memerintah selama lebih kurang 8 abad. Ya, betul. Memang lama. Dan dan Majapahit. So kalau kita lihat Majapahit telah memulakan pemerintahan di kawasan di Pulau Jawa. Iaitu Kota Trowulan. Di Kota Trowulan. Baik. Dan Kedah Tua. Kedah Tua, kita tahu Kedah Tua lah satu-satunya yang tidak ada raja. Tetapi telah diasaskan di Sungai Mas dan juga di Pangkalan Bujang. Dan juga kerajaan Kedah Tua juga menjadi pusat keagamaan agama Buddha. Dan Sriwijaya kita tahu telah menguasai Kedah Tua. Ingat banyak-banyak kerajaan dalam Melayu, Kedah Tua yang tidak ada mention tentang raja. Tak ada. Dia tak ada raja sebab dia duduk di bawah Sriwijaya sebagai Pradatuan. Baik. Dan kerajaan terakhir ialah Gangganagara. Dan even Gangganagara sendiri pun pernah disebut nama pengasas dia iaitu Raja Ganji Sarjuna. Atau mungkin juga telah dibuka oleh Raja Khmer. So ada dua pendapat. Raja Ganji Sarjuna dan juga Raja Khmer, dan pusat kerajaannya di Pangkalan. Dan juga menjadi lemah apabila diserang oleh tentera-tentera Chola. Baik, kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Kalau kita lihat seperti kerajaan Funan. Pada abad pertama. Kerajaan luar yang sezaman dengan dia ialah seperti Rom, Parsi, Empayar Kushan dan juga dinasti Han. Kalau abad ke-9 seperti Champa, Sriwijaya dan juga Angkor, maka kerajaan-kerajaan luar yang sezaman adalah seperti Abbasiyah, Empayar Byzantine dan juga dinasti Tang di China serta kerajaan Chola. Dan pada abad ke-14, Champa, Angkor dan Majapahit ini sama sezaman dengan Empayar Mongol
Kerajaan Turki Osmania dan Kesultanan Delhi. So, itu berkaitannya. Dan bagaimana kerajaan alam Melayu buat hubungan dengan kerajaan luar? Ingat, okey, hubungan dibuat dengan 3 cara. Hubungan perdagangan, hubungan keagamaan dan juga hubungan diplomatik. So, ada 3. Okey. Okey. Mongol ke Chola. Okey, yang lebih kuat Mongol ke Chola? Yang lebih kuat ialah Mongol. Yang lebih kuat ialah Mongol. Baik. So, inilah hubungan perdagangan. Okey, kerana kita tahu bahawa kawasan di sini adalah kawasan yang strategik, iaitu kedudukan yang strategik sebab terletak di laluan perdagangan timur dan barat. Kemudian dengan kekayaan hasil bumi. So sebab itu kita kita menjadikan hubungan secara hubungan perdagangan. Baik. Bukan. Mongol tu maknanya kerajaan Mongolia. Mongolia. Bukan Mughal, Mongolia. Baik. Hubungan keagamaan, ingat ketiga-tiga agama, iaitu Hindu, Buddha dan Islam, telah sampai ke alam Melayu melalui perdagangan. Melalui perdagangan. Cuma yang perbezaan ada sikit, iaitu macam agama Hindu, peranan pedagang, tentera dan juga golongan Brahmin. Kalau Buddha, iaitu peranan Asoka yang menghantar sami-sami Buddha ke alam Melayu. Manakala Islam tersebar melalui peranan pedagang, pemerintah dan juga pendakwah. So itu yang kedua, hubungan keagamaan. Ingat, hubungan perdagangan, hubungan keagamaan dan juga yang ketiga, hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik bermaksud hubungan politik antara dua kerajaan. Iaitu mungkin kerajaan alam Melayu buat hubungan diplomatik dengan kerajaan China dan juga India. Untuk apa? Untuk perdagangan, untuk bantuan ketenteraan, kemudian juga untuk persahabatan dan sebagainya. Begitu juga dengan hubungan dengan negara India. Baik. So, itu secara ringkas berkaitan dengan bab yang pertama. So, sebelum kita meneruskan bahagian soalan, ada tak apa-apa kamu nak tanya yang tak faham tentang bahagian pertama ni? Bab 1 tentang konsep alam Melayu, kemudian tentang kerajaan-kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu, dan yang keempat iaitu berkaitan dengan hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar. So, itulah berkaitan dengan bab yang pertama. Ada soalan? Ya. Nak tanya apa tu? Nak tanya apa? Sebelum kita pergi pada soalan, nak tanya apa-apa? Ada tak nak tanya ni? Ada ke tak ada? Bukan sasi. Bukan sasi. Hubungan keagamaan Islam. Ingat, Brahmin tak ada. Islam, Brahmin bukan Islam. Kalau Brahmin, itu adalah Hindu. Ingat, Hindu. Brahmin Hindu. Dan juga golongan pedagang dan juga tentera. Kalau hubungan keagamaan iaitu agama Hindu, iaitu golongan tentera, kemudian golongan pedagang dan satu lagi golongan Brahmin. Itu Hindu. Kalau Islam, dia tak ada Brahmin. Islam iaitu dibawa oleh pedagang, pendakwah dan juga pemerintah. Pemerintah, maknanya pemerintah raja-raja sendiri yang menyebarkan agama Islam. Kalau Buddha, dibawa oleh siapa? Sami-sami Buddha yang telah diarahkan oleh Maharaja Asoka. So itu bagaimana tiga agama ini tersebar. Boleh faham? Bagus Sasi. Jangan kau kaitkan Brahmin dengan Islam pula. Islam tak ada Brahmin itu kekeliruan tu. Baik, yang lain ada soalan lain? Sebelum kita tengok kepada soalan-soalan. Tak ada kalau tak ada, kita tengok soalan bab 1 dulu. Soalan objektif. Hari ni kita buat objektif je.
Kita tengok objektif dulu. Okey, iaitu so kita lihat di sini. Inilah contoh soalan dia. Okey. Soalan contohnya okey. Kita akan buat sama-sama. Caranya macam mana? Cikgu akan bacakan soalan dan korang pilih letakkan jawapannya secara direct message kepada cikgu. Adakah jawapannya A, B, C atau D? Okey. So minta kerjasama semua pelajar ada 33 orang untuk sila berikan jawapan. Contoh soalan nombor 1. Di manakah letaknya alam Melayu? Adakah Tenggara benua Asia? Ya Nakib, baik. Okey, adakah di selatan benua Asia atau barat benua Asia atau di timur benua Asia? Sila letakkan jawapan. So Sasi dah letak, Santosh dah letak. Lain. Okey. Baik, bagus. Okey, baik. Anci, Jasmine, Zahra, Pravin, bagus. Yang lain-lain? Isha, Adik Fahim. Wrong. Adik Fahim wrong. Lain. A, B, C, D. Alisha Raihana, betul. Tay Chi Ming, salah. Adik Fahim, salah. Ya, Ain Zulaika, betul. Okey, baik. Baik, jawapannya alam Melayu terletak di Tenggara benua Asia. Tenggara. Kenapa Tenggara? Ya, Tenggara kerana kalau kamu tengok tadi, okey, kan kita ni di mana? Di Asia Tenggara. Ya, sebab negara kita, Sabah, Sarawak, Indonesia apa semua, itu semua dipanggil Asia Tenggara. Sebab itu jawapannya di Tenggara benua Asia. Boleh faham Adik Fahim? Boleh tak faham Tay Chi Ming? Ingat tu ya. Boleh faham kita terletak di Asia Tenggara. Sebab itu jawapan dia Tenggara benua Asia. Baik, bagus. Ramai yang dah participate dalam soalan-soalan ini. So yang lain-lain pun cikgu nak participate juga join beri jawapan Contoh soalan nombor 2. Baik Krishna. Okey, soalan nombor 2. Gugusan tanah luas yang menghubungkan kawasan daratan dan kepulauan Melayu dikenali sebagai apa? Gugusan tanah luas. So kita tengok jawapan dia. Okey, so kita lihat Sasi dah jawab, Jasmine dah jawab, bagus. Aiman Solihin, Zahra Syazmin, Kisha, Adik Fahim, Zahra, Anci, Pravin, Nafiza salah. Okey, salah Nafiza. Alisha, Santosh. Okey. Baik. Okey. Okey. So Lily salah Lily. Ain Zulaika salah. Guys, korang perhatikan soalan dia betul-betul Gugusan tanah luas yang menghubungkan kawasan daratan dan kawasan kepulauan di atas sekeping tanah. Sekeping tanah itu dipanggil apa? Takkan dipanggil Selat Melaka. Selat Melaka tu kan laut. Betul tak? Selat Melaka tu laut. Salah. Baik. Kemudian kalau kamu kata Golden Chersones. Golden Chersones itu adalah semenanjung emas. Itu merujuk kepada semenanjung Malaysia sahaja. So, apakah kawasan tanah luas itu yang menghubungkan daratan dan kepulauan? Itu adalah pentas Sunda jawapannya. Ya, betul Tay Chi Ming. Betul Lily. Fahami soalan. Faham dulu soalan kenapa. Baru kamu jawab. Okey. Baik, itu tips untuk soalan objektif. Fahami soalan dulu. Contoh, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Tokoh berikut mengemukakan pendapat tentang konsep alam Melayu dari sudut geografi. Tapi, dia nak kata apa? Kecuali. Except. Sebab tu kena baca soalan sampai habis. Okey, kecuali apa? Baik, so ramai beri jawapan. Sasi dah bagi, Krishna dah bagi, Pravin dah bagi, Zahra. Okey, bagus. Zahra Syazmin, betul.
Nafizah pun betul. Okey, Jasmine salah Jasmine. Salah. Okey. Jasmine salah. Kisha betul, Alisha betul dan Santosh Das pun betul. Baik, bagus. Jawapan sebenarnya adalah konsep alam Melayu dari sudut geografi kecuali B, iaitu Datuk Dr. Asma Haji Omar. Why? Datuk Dr. Asma Haji Omar, dia berikan konsep alam Melayu dari sudut bahasa, bukan dari sudut geografi. Ingat tu. Dari sudut bahasa. So itu perbezaan dia. Okey, baik, bagus Teh Ciming. Itu cara dia. Baik. Kemudian soalan yang keempat. Dua kepandaian. Maknanya kebijaksanaan, kepandaian yang menampakkan ciptaan asli alam Melayu. Ialah adakah tarian zampin, pembuatan gangsa, seni mempertahankan diri atau seni anyaman. Sila pilih dua. Okey, sila pilih dua. So Sasi dah pilih betul, Anci betul, Pravin salah. Okey, Zara Syasmin betul. Aiman Solihin betul. Okey, lain. Ya, betul Pravin. Alisha Raihana betul. Adik Fahim salah. Kisha betul. Teh Ciming salah. Salah. Ain Zulaika betul. Adik Fahim baru betul. Okey. Yang lain-lain. Join the crowd. Okey, berikan jawapan kamu. Yang lain-lain ni. Ini balik-balik orang tu. Mana yang lain-lain ni? Arif, Arisa, Dini, mana? Farabi, mana? Hafin Nakil, Haris Leong, mana? Maira, Amar Kowi. Balik-balik orang tu je. Korang yang lain kenalah juga bagi. Baik, Amalia betul. Jasmine pun betul. Baik. Santosh dah salah. Okey. Baik. Dua kepandaian yang menampakkan ciptaan asli ialah pembuatan gangsa dan seni mempertahankan diri. Ini ada dalam nota tadi. Ya, ada dalam nota tadi. So nombor 4 jawapannya adalah C, 2 dan 3. Baik. 5. Aspek keserumpunan alam Melayu. Maknanya keserumpunan tu maknanya persamaan alam Melayu. Meliputi apa? Adakah A? Okey, 1 bahasa dan penulisan, 2 kepercayaan dan adat, 3 pakaian dan pertuturan dan keempat sistem pentadbiran dan pengkhususan pekerjaan. Baik, keserumpunan tu adalah dari sudut okey. So ada yang kata okey, Sasi dah jawab betul, Pravin betul, Arisa betul. Saya tak tahu, saya pilih yang logik. Itulah yang logik. Okey, Alisha betul, Kisha betul, Zahra betul. Okey. Ya. Jawapannya adalah okey, bahasa dan penulisan. Kan sama, serumpun. Bahasa dengan penulisan lebih kurang sama. Dan yang kedua iaitu kepercayaan dan adat pun juga adalah sama. So nombor 5 jawapannya adalah A. 1 dan 2. Kepercayaan dan adat pun lebih kurang sama. So itu keserumpunan. Bukan dari V, bukan B, iaitu jawapannya adalah A. Baik. Soalan yang seterusnya, soalan yang ke-6. Jom kita tengok soalan yang ke-6. Okey, mengapakah bahasa Melayu digunakan secara meluas di alam Melayu sejak awal Masihi lagi? Kenapa? Okey, adakah 1 peranan pemimpin dalam mengembangkan bahasa Melayu? Atau 2, penduduk awal alam Melayu suka akan bahasa Melayu? 3, bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari? 4, sifat orang Melayu yang suka belayar. Ini senang. Baik, soalan nombor 6. Okey, Zahra dah jawab, Sasi betul, Lily betul, Zahra betul, Pravin betul, Anci betul, Amalia betul, Kisha, Adik Fahim betul, Alisha Raihana pun betul, Nafiza pun betul. Okey, Arif pun betul. Okey, baik, ramai yang jawab yang betul. Okey, so join the crowd, berikan jawapan . So nombor 6 jawapannya adalah Ain Zulaika betul. Jawapannya adalah 3 dan 4. Kita baru je tengok tadi. 3 dan 4. So jawapannya adalah D, 3 dan 4. Okey.
Soalan yang ketujuh. Baik. Apakah telah memilih istilah Melayu untuk menunjukkan suku bangsa berbahasa Melayu yang mendiami Asia Tenggara? Iaitu jawapannya adalah istilah Melayu ini. Siapa yang berikan definisi ini? Adakah PBB? Adakah WHO? Adakah UNESCO? Ataupun adakah ASEAN? Okey. So jawapannya adalah ini ramai yang tak tahu. Tapi sebenarnya ya betul Anci. Amalia pun betul. Okey, Adik Fahim salah. Okey. Okey. So Jasmine pun betul. Okey. Okey, jap. Jasmine salah, Adik Fahim salah, Pravin salah, Lily betul. Baik. Yang memilih istilah Melayu ni adalah jawapannya adalah C, UNESCO. UNESCO ni adalah satu badan di bawah PBB yang mana dia akan menyimpan ataupun dia mencatatkan berkaitan dengan sejarah dan juga penemuan-penemuan setiap negara. Ini macam saya dah belajar. Memanglah dah belajar. Baik. Okey, 8. Okey, so UNESCO jawapan dia nombor 7 UNESCO. Nombor 8. Bahasa Melayu tergolong dalam bahasa apa yang merupakan antara 200 bahasa komunikasi di alam Melayu? So, bahasa Melayu tergolong dalam bahasa okey, betul Zahra, Arisa, Amalina, okey, Alisha, Ain Zulaika, Jasmine salah Jasmine, Anci salah Anci. Okey, Pravin betul. Okey, Adik Fahim betul. Okey, dan juga Kisha betul, Arif salah Arif. Sebenarnya take note betul-betul Bahasa Melayu Suvita betul. Bahasa Melayu tergolong dalam bahasa Austronesia. Ya, Austronesia. Bermakna so boleh tandakan bahasa Melayu tergolong dalam bahasa Austronesia. Maknanya ini adalah satu bahasa yang meliputi kawasan daripada Australia sampailah ke Funan, Champa apa semua. So segala yang ada kat situ diletakkan sebagai bahasa Austronesia. Itu kesimpulannya. 9. Okey, lokasi Sungai Mekong abad ke-9, pusat kerajaan Hari Haralaya. Okey, namakan kerajaan di atas. Kerajaan apa ni? Okey. Ini adalah okey. Sudah pasti ini bukan Gangga Nagara dan ini bukan Majapahit. Confirm. So jawapannya antara A ataupun D. So jawapannya adalah ya, Sasi betul, Amalia betul, Ain Zulaika salah, Pravin betul, Alisha Raihana, Arif, Adik Fahim betul, Santosh betul, Anci betul. Okey. Cikgu Sri Vijaya. Bukan. Okey. Sri Vijaya abad ke-7. Kan cikgu cakap tadi abad ke-7. Sri Vijaya. Zahra Jasmine betul. Ain Zulaika betul. Pravin betul. Arisa betul. Okey. Santosh Das pun betul. Okey. So ramai yang betul. Okey. So jawapannya adalah D. Iaitu Angkor. Okey. Nombor 9 adalah D. Baik. Dan yang ke-10, soalan terakhir untuk daripada bab 1. Kerajaan Sriwijaya menempa kemasyhuran berdasarkan faktor-faktor berikut. Sriwijaya masyhur berdasarkan faktor-faktor berikut. Kecuali apa? Okey. Kecuali kecuali. So kalau kita tengok kat sini, okey, iaitu so Sasi salah, Zahra betul, Amalia betul, Alisha Rahana betul, Arif salah Arif, Pravin betul, Anci salah Anci. Adi Fahim salah, Zahra Syasmi betul, Nafiza salah, Kisha pun salah. Aiman Solihin salah. Ain Zulaikas betul, Sasi betul. Arisa pun betul. Jawapan dia, Kerajaan Sriwijaya memang masyhur dengan penaklukan. Memang terkenal dengan penaklukan penjajahan, sebab itu kawasan Sriwijaya luas. Itu satu. Kemudian yang kedua, penguasaan jalan laut.
iaitu Sriwijaya memang menguasai Selat Melaka, jalan laut. Dan yang ketiga, iaitu D, Pusat Pengajian Agama. Ingat Sriwijaya terkenal dengan Pusat Pengajian Agama, agama Buddha. Agama Buddha. So, memang terkenal dengan pengajian agama Buddha. So, kecuali yang mana? Kecuali C, iaitu Pusat Kebudayaan. So, nombor 10 jawapannya adalah C. Okey, kecuali Pusat Kebudayaan. Baik. So, inilah bentuk-bentuk soalan yang mungkin akan keluar dalam exam kamu. Soalan-soalan objektif. Okey, soalan-soalan objektif. Baik. So, kita selesai untuk melihat bab 1 dan soalan-soalan dia. Sekarang, kita nak tengok bab 2. Okey ke tak okey ni? Mampu untuk bertahan lagi tak untuk kita pergi bab 2? Kita pergi main pantas je ni. Okey. Boleh Mampu cikgu? Alright, good. Semangat ini yang kita mahu. Okey. Boleh kan? Okey. So, kita pergi dulu kepada revision bab yang kedua pula. Jom kita tengok bab yang kedua. Baik. So, bab yang kedua adalah bertajuk, ingat bab yang kedua iaitu berkaitan dengan sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Maknanya pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Okey, kegiatan ekonomi. Masyarakat Kerajaan Daerah Melayu. So, ada dua, pemerintahan dan kegiatan ekonomi. So, jom kita tengok pemerintahan dulu. Ingat, okey, secara umumnya pemerintahan Kerajaan Daerah Melayu semuanya sistem pemerintahan beraja. Beraja. Dia tak ada demokrasi apa semua, tak ada. Semua beraja. Dan ada dua golongan utama dalam pemerintahan, dalam struktur sosial. Ingat struktur sosial masyarakat Kerajaan Alam Melayu yang ini. Ini struktur dia. Okey, iaitu di atas ada golongan pemerintah, di bawah dia golongan diperintah. Okey, golongan diperintah. Baik. Kemudian inilah dia sistem pemerintahan yang diperkenalkan di setiap kerajaan, iaitu seperti Funan. Ingat, Funan ada gelaran. Ini gelaran. Bab ni memang banyak gelaran. Iaitu seperti Kurung Benam. Maksudnya raja di gunung. Okey, kemudian raja di raja. Raja segala raja. Kemudian Cakravatin, iaitu pemerintah alam sejagat. So nampak tak tu? Kurung Benam, raja di raja, Cakravatin, raja dibantu oleh golongan agama dan juga tentera, dan Funan dibahagikan kepada 7 wilayah dan ketua setiap wilayah adalah putera-putera raja. Baik, itu Funan. Okey, ingat gelaran-gelaran ni, Kurung Benam, raja di raja dan juga Cakravatin. Kemudian Champa. Champa lebih kurang sama dengan Funan. Cuma Champa, raja dia menggunakan gelaran raja di raja. Ya, raja di raja. Dan Raja Champa ini juga dikaitkan dengan Dewa Siva. Raja dibantu oleh pembesar, itu normal. Okay, dan tanggungjawab pembesar adalah mengutip cukai, menjaga keamanan dan mengukuhkan pertahanan. Itu normal. Okay, itu memang secara umumnya. Ya, Champa. Baik, itu Champa. Yang ketiga, iaitu Sriwijaya. Raja Sriwijaya mempunyai unsur kesaktian dan raja dianggap sebagai Bodhisattva, iaitu Buddha di bumi. Okey, dianggap Bodhisattva, dan gelaran bagi Raja Sriwijaya ialah Raja di Gunung, Maharaja di pulau. Ingat tu. Okey, Raja di Gunung, Maharaja di pulau, Sriwijaya. Dan Raja dibantu oleh Yuva Raja, iaitu putera-putera raja. Okey, dan pentadbiran dibagi kepada dua, okey, iaitu kedatuan dan pradatuan. Kedatuan bermaksud kawasan-kawasan yang diperintah oleh datu keturunan raja. Okey, iaitu kita boleh tulis kawasan yang diperintah datu keturunan raja. Kecil no lah.
tulisan. Okey, baik kita besarkan kepada 16 lah. Okey, manakala pradatuan ialah kawasan kawasan yang diperintah oleh datu bukan keturunan raja. Itu je beza dia. Itu sahaja beza dia. Okey, iaitu kedatuan kawasan yang diperintah oleh datu keturunan raja, pradatuan kawasan yang diperintah oleh datu bukan keturunan raja. So itu perbezaan dia. Baik, itu di mana? Sriwijaya. Okey. Baik. Yang ketiga, Angkor. Raja Angkor guna gelaran Dewa Raja, okey, yang dikaitkan dengan dewa, dan dia ada kuasa kedua iaitu Permaisuri dan juga Raja Muda. Okey. Baik, dan Angkor terbagi pada wilayah, daerah kecil dan juga kampung. So tak banyak tentang Angkor. Majapahit. Raja guna gelaran 3 dan banyaknya Maharaja Maharaja, Sri Maharaja ataupun Sri Batara. So ada 3. Okey, raja dibantu oleh Sabta Prabu. Ini satu-satunya keunikan pemerintahan Kerajaan Alam Melayu, iaitu hanya Majapahit saja ada Sabta Prabu. Apa itu Sabta Prabu? Iaitu sekumpulan orang yang menyertai majlis penasihat diraja. Sekumpulan orang yang menjadi penasihat-penasihat diraja. Okay, itu dipanggil Sabta Prabu. Dan orang-orangnya itu adalah terdiri daripada kerabat diraja serta para pembesar. Majapahit dibahagikan kepada 14 wilayah dan dipecahkan kepada kabupaten, kawadanan dan juga kebuyutan. Itu daerah-daerah lah. Kabupaten itu daerah, kawadanan daerah kecil, dan kebuyutan ialah kampung-kampung. So itu Majapahit. Kemudian Kedah Tua. Kedah Tua kita tahu memang tak ada raja. Macam cikgu cakap tadi kan. Kedah Tua dibayangi oleh kerajaan Sriwijaya, sentiasa di bawah kerajaan Sriwijaya, dan Kedah Tua diketuai oleh ketua yang uruskan perdagangan dan keagamaan. Dan Kedah Tua adalah sebahagian daripada Pradatuan Sriwijaya. Macam anak yatim. Ya. Cikgu macam mana nak ingat nama-nama daerah untuk Majapahit? Untuk Majapahit, okey, kewadanan, kebuyutan dan juga kabupaten. Kalau kamu nak ingat senang saja. Cara untuk kamu ingat fakta-fakta sebenarnya ataupun nama-nama pelik-pelik ni, kamu tulis. Contoh, kabupaten. Yang kedua, kawadanan. Dan yang ketiga, kebuyutan. So, tulis. Kalau tulis, kamu ingat. Kalau tak tulis, kamu tak ingat. Itu cara dia. Okey, daerah kawadanan ialah daerah kecil, dan juga kalau kebuyutan ialah kampung. So, tulis. Kalau nak ingat nama-nama daerah macam ni kan, kamu kena tulis kabupaten, kawadanan, kebuyutan. Ya. Itu teknik dia. Baik. So, kita dah tengok Kedah Tua macam anak yatim. Itulah. Dan yang terakhir, Gangga Negara. Gangga Negara tak banyak cerita. Tak banyak input yang diberi. Cuma dia kata dia mengamalkan sistem pemerintahan beraja dan raja berperanan membangunkan kemajuan perdagangan dan keselamatan. Baik. Kegiatan ekonomi. Kita tahu semua kerajaan alam Melayu, penempatan awalnya adalah di pinggir-pinggir sungai. Ya, di pinggir-pinggir sungai, dan kegiatan utama adalah padi. Hampir semua kerajaan alam Melayu terlibat dengan padi. Funan, Angkor, Champa, Majapahit dan Sriwijaya. Hampir semuanya terlibat dengan padi. Dan untuk 3 kerajaan, Funan, Angkor dan juga Champa, yang terletak di kawasan Cambodia sekarang, mereka bergantung kepada Tasik Tonle Sap untuk membekalkan air. Ya. Dan pemerintah Angkor juga, uniknya di antara 3 kerajaan ini, Angkor, pemerintah Angkor membina kolam yang dikenali sebagai Bari. Untuk menyimpan air. Kita pernah pergi tengok, kita banyak kali bincangkan
Bare itu sebenarnya ialah takungan air yang besar, okey, sepanjang selebar 2 kilometer, sepanjang 8 kilometer. So untuk takungan air itu dipanggil bare. Okey. Dan ini menyebabkan tak angkur tong tu dia punya ni statue. Okey, bare itu ialah takungan air. Takungan air. Baik. Penuaian padi yang dalam kerajaan Angkor dilakukan 3 hingga 4 kali setahun. Itu padi. Okey, begitu juga di Majapahit pun ada. Okey, yang bergantung kepada Sungai Bengawan Solo dan juga Sungai Berantas. Sriwijaya juga menjadikan padi sebagai tanaman utama. Okey. So rata-rata banyak mengutamakan padi. Selain daripada itu ada rempah ratus. Okey, seperti bunga cengkeh, buah pala dan juga lada hitam. Okey. Dan juga ada tanaman lainlah. Pisang, bijan, kelapa, macam-macam. Baik. Perdagangan. Okey, so kerajaan Funan menjalankan perdagangan kerana ada pelabuhan Okyo. Ingat, nama pelabuhan Funan Okyo. Okey. Dan barang dagangannya kebanyakannya sama je lah seperti damar, kapur barus dan sebagainya. Okey, jangan kau orang bimbang dengan benda-benda kecil-kecil ni Seperti barang dagangan tu nak kena ingat satu-satu, tak perlu. Yang penting nama kerajaan dan juga pelabuhan tu dulu. Okey, jom kita tengok. Kerajaan Champa, okey, iaitu seperti pelabuhan di Turan, Kamran dan juga Sri Banoy dan juga Maliti, dan ada barang dagangan seperti beras, emas, perak, gading gajah dan gaharu. Itu Champa. Okey, Sriwijaya. Okey, Sriwijaya kalau kita lihat, okey, pelabuhan dia Palembang dan barang dagangan utama adalah seperti sama juga damar, kapur barus, tetapi ada gading gajah dan sumbu badak. Sumbu badak tu ya. Sumbu badak. Kerajaan Angkor, pelabuhan dia Yasodarapura. Okey, juga barang dagangan sama seperti gaharu, buah pelaga, lilin lebah, minyak sayuran, damar dan gading gajah. Okey, ingat nama kerajaan dan juga nama pelabuhan dia. Begitu. Baik. Majapahit terkenal dengan pelabuhan dia seperti Tuban dan juga Surabaya. Kita ambil mana-mana yang penting. Dan juga barang dagangan sama saja, cuma ada unik dia seperti ada kulit penyu dan juga ada mutiara. Ya. Kerajaan Kedah Tua, pelabuhan dia ada 2, Sungai Mas dan juga Pangkalan Bujang. Okey, barang dagangan seperti rotan, damar, kayu cendana dan juga gading gajah. So ingat nama kerajaan dan juga nama pelabuhan-pelabuhan. Baik, Gangga Negara. Pelabuhan dia adalah seperti Pangkalan. Okey, Lembah Kintam. Tak perlu kisah, tak perlu. Cuma kamu kena faham. Nanti kita tengok soalan dia. Okey, Tanjung Rambutan, Bidor dan juga Sungai Siput. Barang dagangan seperti emas, biji timah, rempah ratus, kapur barus dan juga damar. Baik. Perdagangan, okey. So berdagang dengan orang luar. Okey. Yang ini mungkin kamu perlu ingatlah seperti pedagang luar seperti China. Daripada China, okey. Of course barang-barang daripada China adalah seperti kain sutera, tembikar, pinggan mangkuk, payung, gula dan juga gendang. Kalau India, okey, kain kapas. Ingat kalau India biasanya dengan cotton, kain kapas tu cotton. Tembikar dan batu-batu berharga seperti akik dan carnelian. So akik tu yang ini. Ni batu akik yang diletakkan pada cincin-cincin. Tu batu akik. Datang daripada mana? India. Okey. Arab dan Parsi banyak tembikar, minyak wangi, barangan kaca dan manik. Ini manik. Tu manik ya. Untuk perhiasan. So ini pedagang-pedagang daripada luar. China, India dan juga Arab serta Parsi. Baik. Kemudian alam Melayu terkenal dengan hasil hutan dan hasil laut. Ya betul. Manik daripada Arab dan Parsi. Hasil hutan dan hasil laut.
Okey, gaharu ini hasil hutan. Okey, gaharu untuk pewangi. Sarang burung layang-layang ini pun hasil hutan untuk kesihatan dan perubatan. Dan kapur barus, okey, digunakan sebagai bahan pewangi. So juga adalah hasil hutan. Okey. Dan yang ini hasil laut, iaitu gamat. Yang ini gamat, okey, sebagai bahan makanan dan juga perubatan. Rumpai laut, seaweed, okey, sebagai bahan makanan. Ini dia seaweed. Dan juga hasil laut seterusnya iaitu mutiara untuk barang perhiasan. So ini mutiara. Okey. So itu kegiatan ekonomi hasil hutan dan juga hasil laut. Perlombongan kita ada emas. Okey, ini perlombongan emas. Okey, so ini untuk emas iaitu kerajaan di mana? Kerajaan Champa dan juga Gangga Negara. Kalau perak, okey, iaitu dalam kerajaan Champa. Okey, so itu kerajaan Champa. Okey, ada perak iaitu macam biji, macam silver, dia silver lah, silver. Biji besi dalam kerajaan Angkor dan juga biji timah dalam kerajaan Gangga Negara. So, ini yang dikaitkan dengan perlombongan. Memang banyak item dia, memang banyak. Baik, untuk pembuatan okey, barang perhiasan emas macam ni barang-barang emas, barang-barang kemas okey, dibuat oleh masyarakat kerajaan Funan dan juga Angkor. Manakala kalau tembikar macam ni, masyarakat kerajaan Champa okey, mahir dalam pembuatan tembikar. Dan untuk cuka kelapa, masyarakat kerajaan Champa mengusahakan pembuatan cuka kelapa. Maknanya buat cuka okey, daripada kelapa. Baik. Pembuatan okey, seperti garam, gula, okey, minyak, pembungkusan daging kerbau, pembuatan mi daripada beras. Okey, masyarakat Majapahit mengusahakan pembuatan barangan-barangan ini. So Majapahit. Baik. Jadi itulah kesimpulan tentang kegiatan ekonomi, sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan Alam Melayu. Maka kita dah habis dengan revision bab 2. Ada soalan nak tanya? Memang pantas. Memang pantas. So, ini bukan tujuan untuk kamu faham tapi kita nak revise, nak refresh balik untuk kamu bersedia untuk menjawab soalan. Baik, ada soalan sebelum kita pergi kepada soalan-soalan bab 2? Tak ada soalan? Ada soalan nak tanya? Tak ada Okey, baik. Kalau ada jangan malu. Okey, boleh bertanya. Okey, baik, kita pergi kepada soalan yang soalan bab 2. Okey, kita pergi kepada soalan bab 2. Ini soalan dia. Okey. Soalan seperti biasa macam tadi, sila berikan jawapan di dalam Zoom chat. Dan kita akan tengok sama-sama. Soalan nombor 1 contohnya semua pelajar cikgu nak kamu semua participate berikan jawapan. Soalan nombor 1. Pemerintah alam sejagat, raja segala raja, raja gunung, raja lautan. Baik, nombor 1. Kurung benam bermaksud apa? Okey. Baik, kurung benam sebenarnya bermaksud so Sasi betul, Anci betul, Ain Zulaikha betul, Zara Syasmin, Arif betul, Arisa betul, Pravin betul, Alisha Raihana, Alia, Ruqayyah bagus, Pravin bagus, Kisha, Lily. So, Teh Ciming salah. Okey, Adi Fahim betul. Teh Ciming, kurung benam jawapannya adalah Raja Gunung. Ya, Raja Gunung. Maksudnya Raja Gunung. So jawapannya adalah C. Okey. Okey Pravin. Okey, jawapannya adalah C. Raja Gunung. Soalan 2. Raja diraja bererti apa? Okey, Zahra betul, Santosh Das betul, Sasi betul, Ruqayyah betul, Arif bagus,
Arisa, bagus. Alia, Zahra Syasmin, Jasmine, betul. Ain Zulaika, bagus. Alisha Raihana, Adi Fahim, bagus. Lai, Lai, Kratong. Teh Cimin, betul. Banyak kita berstamil. Okey. Baik. Raja diraja bermaksud raja segala raja kat sini. So jawapannya adalah kedua. Bagus. Ramai yang betul jawab. Yang lain boleh join. Jangan kurang. Kau boleh tulis je jawapan dia A, B, C, D. Kan Zoom chat. Okey. Jangan ketinggalan. Soalan 3. Cakravatin bermaksud apa? Cakravatin membawa maksud. Ya, okey, ramai yang menjawab kat sini. Kita tengok. Sasi betul, Zara, Syasmin, Arisa, Amalia, bagus. Ain Zulaika, bagus. Alia, Anci, Zahra, bagus. Arif, bagus Arif. Adik Fahim, bagus. Okey, Nakib, bagus Nakib. Okey, ramai yang dapat participate. Suvita mana Suvita? Suvita Devi mana? Okey. Baik. Apa jawapannya? Baik, soalan nombor 3. Cakravatin jawapannya adalah pemerintah alam sejagat. So nombor 3 adalah A. Ya, betul. Nombor 3 adalah A. Bagus. Baik. Soalan yang keempat. Mengapakah Raja-Raja Sriwijaya dianggap sebagai bodhisattva? Adakah kerana A, mereka menganut agama Buddha? Atau B, peranan mereka sebagai Buddha di bumi? Ataupun C, mereka memastikan semua rakyat Sriwijaya menganut agama Buddha? Ataupun D, mereka menjalani latihan sebagai Sami Buddha sebelum menjadi raja? So, kalau kita lihat, jawapan yang telah diletakkan di Zoom chat, iaitu Sasi betul, Pravin salah, Anci betul, Zara Syasmin betul, Ain Zulaika, Kisha betul, Alia, Alisha Raihana, Arif, Arif salah Arif, Kisha betul, Adik Fahim betul, Pravin betul, Zahra betul, Lily salah Lily salah. Baik, kat mana nak cari jawapan dia cikgu? Baik, soalan dia. Mengapakah Raja-Raja Sriwijaya dianggap sebagai bodhisattva? Baik, kamu kena tahu apa maksud bodhisattva. Bodhisattva, bodhi itu sebenarnya bermaksud adalah maksudnya Buddha. Buddha. Dan manakala satu lagi perkataan iaitu sattva. Baik, sattva tu ialah iaitu bermaksud sattva itu bermaksud bumi. Bumi. Maknanya bodhisattva bermaksud Buddha di bumi. Bodhi bermaksud Buddha, sattva bermaksud bumi. So bodhisattva maksudnya Buddha di bumi. So jawapannya adalah B. Ya, peranan mereka sebagai Buddha di bumi. Boleh faham? Jawapan tu ada di perkataan tu sendiri. Nampak tak? So this is how kamu analyze jawapan-jawapan soalan-soalan kamu. So soalan nombor 4 adalah B. Soalan nombor 5. Wanita diberi tempat yang tinggi dalam pentadbiran kerajaan Majapahit. Beri alasan anda. Iaitu warisan daripada keluarga, mengekalkan adat tradisional, wanita mempunyai kebolehan yang tinggi dalam pentadbiran, atau wanita dihormati sebagai golongan yang melahirkan keturunan mereka. Tidak. Majapahit sebenarnya ada satu jawatan untuk wanita. Ada satu jawatan untuk wanita. Bermakna bila ada jawatan, bermakna wanita itu ada dalam pentadbiran. Bila wanita itu ada dalam pentadbiran, jawapannya adalah C. Wanita mempunyai kebolehan yang tinggi dalam pentadbiran. Ya, betul Ain Zulaika, betul. So itu di mana? Di Majapahit. Betul Santosh Das, betul. Baik.
Soalan yang keenam. Apakah kegunaan okey daik? Bukan ini bukan ni okey, apakah kegunaan daik? Daik tu sebenarnya adalah macam cikgu pernah lukis dulu. Okey, daik tu sebenarnya adalah okey, kalau kita lihat dia okey, kawasan dia macam ni. Okey, so sini banyak ada sawah padi. Kemudian di sini ada air. Okey, ada air dan okey, air ini akan masuk ke dalam sawah padi di tepi-tepi. So, yang tanah kat tinggi tepi tu, tanah tinggi ini, okey, ini dipanggil sebagai daik. So kalau kamu fikir macam tu, okey, apa kegunaan daik? Daik tu ialah tanah tinggi. Yang di tepi-tepi saluran air itu. So apa kegunaan dia? Ya, adakah benteng pertahanan, menahan air, mencegah banjir atau tembok istana? So jawapannya adalah kita tengok. Okey. Jawapannya ialah ya, betul Ain Zulaika, Pravin, Zahra Syasmin, okey, dan juga Ain Zulaika, Sasi. Jawapan yang betul adalah okey, fungsi dia adalah untuk menahan air supaya air itu tak melempah ke tepi, okey, dan juga untuk mencegah daripada banjir. So itu dipanggil daik. Ya, itu dipanggil daik. So daik itu adalah tanah-tanah tinggi yang di tepi, okey, di tepi sungai, supaya air sungai itu tak masuk ke dalam sawah padi. So itu dipanggil daik. Dan kegunaan dia adalah B, 2 dan 3. Good. Baik, soalan ketujuh. Mengapa padi merupakan salah satu tanaman utama di Malaysia? Why? Di Malaysia, di alam Melayu. Untuk diekspor ke kerajaan lain, tanah yang subur, padi dapat ditanam di sawah dan kawasan tinggi, nasi merupakan makanan ruji penduduk alam Melayu. Ini jawapan ni kalau korang salah juga tak tahulah. Baik. So, okey, Kisha betul, Pravin betul, Sasi betul. Sasi salah. Kisha betul, Zara Syasmin betul. Okey. Okey. Tanaman utama. Kenapa dikatakan tanaman utama? Adik Fahim salah. Okey, baik. Kenapa dipanggil tanaman utama? Untuk diekspor salah. Kemudian padi dapat ditanam sawah dan kawasan tinggi pun salah. So ramai yang akan kata, okey, salah sebenarnya. Mungkin tanah yang subur cikgu, itu sesuai dengan padi. Tidak. Kalau tanah subur, boleh tanam apa-apa pokok. Padi pun boleh, pisang pun boleh, gandum pun boleh. Tapi kenapa padi juga? So bukan sebab tanah yang subur, tetapi kerana nasi merupakan makanan ruji penduduk alam Melayu. So jawapannya adalah A. Itu sebab kenapa padi tanaman utama. Okey? Jelas korang jangan pilih tanah yang subur sesuai dengan padi. Bukan. Kalau tanah yang subur bukan sahaja padi, pokok-pokok lain pun boleh tanam. So kenapa padi juga? Kerana nasi merupakan makanan ruji. So take note benda tu Okey, kalau bukan habis tu kalau bukan macam ni, kalau bukan sebab B dan C, okey, makanan boleh jadi makanan ruji? Tak. Okey, makanan tu boleh jadi makanan ruji? Tidak. Makanan ruji di kawasan alam Melayu ialah nasi. Kalau padi dapat ditanam di sawah dan kawasan tinggi, okey, kalaupun padi dapat ditanam di sawah dan kawasan tinggi, juga tidak menjadi sebab kenapa dia jadi tanaman utama. Yang menjadi sebab tanaman utama kerana padi dimakan oleh, atau bukan padi, nasi, okey, dimakan oleh seluruh penduduk alam Melayu. So bukan sebab C, bukan sebab B. Okey, itu. Okey. Dan nasi bila semua penduduk makan, maknanya akan ada apa? Akan ada permintaan. Permintaan tinggi daripada penduduk itu sendiri. Baik, 7D. 8. Baik, apakah peranan Tuhan Vatak Vurah? Baik, Tuhan Vatak Vurah, okey, sebenarnya adalah okey, Tuhan Vatak Vurah ni bukan Tuhan sebenarnya. Tuhan Vatak Vurah ni sebenarnya
dia punya jawatan. Okey, take note kat sini. Tuan Vatakvura ni sama seperti Shah Bandar. Tuan Vatakvura ni sama seperti Shah Bandar. Apa tugas Shah Bandar? Kamu semua tahu, iaitu berkaitan dengan perdagangan dan juga perkapalan. Yes. Okey, Tuan Vatakvura. Take note Tuan Vatakvura ni cuma ada di Sriwijaya sahaja. Ada di Sriwijaya sahaja. Okey, tapi dia adalah menyelia kegiatan perdagangan dan perkapalan Sriwijaya. So itu tugas Tuan Vatakvura. Okey. Baik. 9. Apakah kegunaan sutera dari China selain daripada dibuat pakaian? Okey. Okey, pakaian bendera kerajaan, okey, pembuatan sapu tangan, alas tidur dan sarung bantal. Baik. Sebenarnya, okey, kegunaan sutera dari China selain daripada dibuat pakaian adalah untuk buat warkah diraja. Warkah diraja ni maknanya adalah surat yang dia gulung tu. Kemudian bila dia buka kan, dia baca macam tu. Okey, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Sharifuddin sudah masuk ke istana. So digulung. So itu dipanggil warkah ataupun surat diraja. Warkah tu surat. Warkah tu bermaksud surat, tapi warkah tu dalam bahasa lama. Warkah dalam bahasa Melayu lama. Yes. Buat daripada sutera. Yes, betul. Betul. Itu dibuat daripada sutera. Itu bukan kertas tau. Kertas dia koyak. Kalau kain sutera tak koyak. Okay. Sebab itu dia tulis dekat atas kain sutera tu. Hebat tak hebatlah orang dulu. Yes. Dia tulis di atas kain sutera tu. Baik. Patutlah dia orang gulung tak kemik kan? Sebab itu bukan kertas, itu kain. Dia gulung tu, kamu fikir mestilah kemik kertas tu. Itu bukan kertas, itu kain. Kain sutera. Nampak tak? Baik. Soalan 10. Pelabuhan penting dalam aktiviti perdagangan kerajaan Melayu. Beri alasan anda. Sebab pelabuhan dilindungi keselamatannya. Pelabuhan menyediakan pegawai-pegawai yang menguruskan keperluan. Pelabuhan menyediakan pelbagai kemudahan. Atau pelabuhan merupakan tempat pedagang-pedagang daripada pelbagai kerajaan berkumpul dan menjalankan aktiviti perdagangan. So, manakah satu jawapan yang lebih tepat? Okey. Okey, Sasi betul, Pravin betul. Okey, lain. Ain Zulaikha betul. Nafiza betul. Anci betul. Betul. Bagus. Zahra Syasmi betul. Yang lain boleh cuba. Arif betul. Bagus. Okey. Santosh Das betul. Kisha. Kisha salah Kisha. Okey. Ya betul Kisha. Zahra betul. Teh Chiming betul. Okey. So pelabuhan penting dalam aktiviti perdagangan. Kerajaan Alam Melayu beri alasannya. Alasannya kerana apa? Kerana pedagang, okey, pelabuhan merupakan tempat pedagang-pedagang dari pelbagai kerajaan berkumpul, okey, dan menjalankan aktiviti perdagangan. So jawapannya adalah D. So nombor 10 adalah D. Baik. So kita telah melihat berkaitan dengan bab 1 dengan bab 2 serta soalan-soalan objektif. Hari Sabtu ini kita akan sambung dengan bab 3 dan soalan-soalan objektif daripada bab 3 serta kita tengok soalan struktur dan juga soalan esei bahagian B dengan bahagian C untuk bab 1, 2 dan 3. Macam mana bentuk soalan dia. Okey? So jangan lupa pada hari Sabtu ni. Kita jumpa pada hari Sabtu ni pukul 9.30 pagi. Jangan lupa guys. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Okay. Baik, cikgu, terima kasih.